Selamat sejahtera, nama saya Anne Shedaldi Dayau, nombor matrik 286923. Saya Muhammad Ikram Zulkhairan bin Akib, nombor matrik 287789. Hai, nama saya Zulfikar Ashraf bin Muhammad Syam, nombor matrik 284240. Nama Nurul Izzah binti Muhammad Azmi, nombor matrik 284935. Saya Norasita binti Abdullah, nombor matrik 285180. Okey, sebelum bermula fasa endemik ini, negara Malaysia telah mengalami satu fasa iaitu fasa pandemik, di mana fasa pandemik ini bermula pada tahun 2019, di mana tahun 2019 merupakan bermulanya sejarah titik hitam bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok dunia. COVID-19 ini lebih dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus yang mula berjangkit dan merebak secara meluas dalam kehidupan masyarakat. Okey, wabak ini mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China. Okey, virus ini diisytiharkan sebagai satu virus yang sangat berbahaya dan mula berjangkit kepada siapa saja yang menghampirinya. Okey, wabak COVID-19 ini telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac 2020. Wabak ini dikatakan berpunca daripada coronavirus syndrome pernafasan akut serup 2 SARS-CoV-2. Okey, seterusnya, virus ini dikatakan menular antara seseorang dengan cara yang serupa seperti influenza, iaitu melalui titik pernafasan daripada bersin atau batuk. Okey, penyakit ini sangat bahaya sehingga mencatatkan jutaan kes melibatkan seluruh negara di dunia. Okey, seperti data yang merekodkan pada September 2020, lebih 33.4 juta kes COVID-19 telah dilaporkan yang melebihi 188 buah negara dan wilayah dan telah mengorbankan lebih 1.004 juta kematian, manakala 24.7 juta orang telah pulih. Okey, penyebaran wabak COVID-19 telah mengakibatkan negara Malaysia terpaksa mengalami banyak perubahan sama ada dari segi sosial, ekonomi dan politik. Saya akan menerangkan perbezaan kehidupan masyarakat semasa dan selepas COVID-19. Pada peringkat awal COVID-19 melanda negara, kehidupan rakyat umpama dikongkong apabila Perintah Kawalan Pergerakan ataupun sekatannya PKP dilaksanakan. Apabila Perdana Menteri ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan PKP akan dilaksanakan pada 18 Mac 2020, rakyat Malaysia seperti terkejut dengan keputusan tersebut kerana ia merupakan kali pertama dilaksanakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Antara larangan yang dikuatkuasakan ialah larangan berhimpun ramai dari segi aktiviti agama, sukan, sosial ataupun budaya, larangan keluar negara ataupun menetasi sempadan daerah ataupun negeri, penutupan sekolah dan institusi pengajian tinggi dan penutupan semua sektor ekonomi kecuali sektor-sektor penting dalam negara. Beralih kepada pasca COVID-19, selepas 3 siri PKP dijalankan iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, ketiga-tiganya kelihatan tidak membuahkan hasil apabila kes harian hanya turun dalam jangka masa yang pendek dan kemudian melonjak kembali secara mendadak. Daripada itu, kerajaan mengambil langkah untuk menukar strategi dengan memperkenalkan pelan pemulihan negara yang memfokuskan terhadap vaksinasi. Hasil daripada usaha vaksinasi tersebut, banyak kelonggaran dapat diberikan kepada rakyat iaitu antaranya pembukaan sempadan negara, pembukaan semula semua sektor ekonomi dan pendidikan, aktiviti berkumpulan dibenarkan mengikut kapasiti yang ditetapkan dan kemasukan semula pelajar ke institut pendidikan dan sekolah. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran yang dilalui oleh masyarakat pasca COVID-19. Wabak COVID-19 telah pun meragut banyak nyawa yang tersayang. Dengan itu, terdapat banyak cabaran yang harus dilalui oleh masyarakat daripada aspek politik, ekonomi serta sosial. Tetapi semakin hari cabaran yang dilalui oleh masyarakat
bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ramai di dalam masyarakat telah pun menerima hakikat mereka bahawa ini adalah realiti baru. Dengan itu, saya akan membentangkan cabaran yang dilalui oleh aspek politik. Setelah berlakunya penyebaran wabak COVID-19, sistem politik sedunia terjejas. Dan ini merupakan sesuatu cabaran bagi politik sedunia dan juga di Malaysia. Antara cabaran yang dilalui adalah pengundian. Pengundian merupakan sesuatu aspek yang penting untuk setiap negara untuk memilih pemimpin yang tepat dan telus. Pemimpin ini akan membawa negara ke arah lebih baik dan progresif. Cabaran ini tertakluk kepada rakyat yang berkuasa untuk memilih pemimpin mereka yang telus dan sesuai, terutamanya di Malaysia. Terdapat juga cabaran penularan wabak COVID-19 apabila berlakunya PRU. Daripada aspek ekonomi pula, pemulihan ekonomi merupakan satu cabaran besar bagi setiap negara yang melalui wabak COVID-19 ini. Ini disebabkan oleh perubahan drastik dalam ekonomi dan ia tidak mudah untuk sesebuah ekonomi melantun kembali kepada taraf yang normal. Cabarannya adalah apabila negara mundur oleh kerana sistem kewangan yang tidak stabil. Cabaran kepada pemilik perniagaan juga terdapat, terutamanya ekonomi perdagangan. Dan bagi aspek yang terakhir yang membawa cabaran kepada masyarakat pasca COVID-19 adalah aspek sosial. Wabak COVID-19 memainkan emosi masyarakat dan ini menjadi satu cabaran kerana masyarakat secara kolektif telah pun mengalami trauma daripada fenomena ini. Jadi ia susah untuk masyarakat kembali kepada normal daripada aspek mentaliti dan secara kolektif. Mereka mempunyai emosi seperti keresahan, kekecewaan dan ketidaktentuan masa depan mereka. Terdapat juga cabaran seperti berita palsu yang bertambah di social media dan di mana-mana media. Netizen yang sering menyebarkan berita palsu dan menyerang dan memfitnah pihak berkuasa yang sedaya upaya mencuba untuk membawa negara ke arah yang lebih progresif. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita teruskan dengan kesan kepada ekonomi negara. Banyak sektor tidak dapat berfungsi dengan baik yang seterusnya menimbulkan keburukan dalam menghadapi aliran kewangan yang tidak konsisten dalam negara. Ramai ahli masyarakat kehilangan pekerjaan dan mengambil inisiatif membuka perniagaan sendiri bagi memastikan kelangsungan ekonomi keluarga mereka. Tetapi ramai daripada mereka juga menganggur tidak produktif yang seterusnya menghalang ekonomi daripada berkembang. Masa kini juga memberi kesan ketara secara langsung atau tidak langsung kepada semua sektor di dalam dan luar negara. Dari segi aspek sosial, masyarakat amat digalakkan untuk mematuhi segala tindakan yang telah dijalankan di dalamnya dan mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Masyarakat dilarang berada dalam kumpulan besar kerana boleh menyebabkan penularan wabak ini akan meningkat, seterusnya menyebabkan banyak kematian. Banyak aktiviti yang tidak boleh dilakukan termasuk tidak boleh berkumpul, sentiasa mengamalkan jarak dan sentiasa mengapa tampil muka. Di samping itu, aspek kesihatan pula, kes kematian semakin meningkat akibat virus tersebut menjadikan orang lebih berhati-hati. Pandemik COVID-19 memberi impak yang amat besar kepada kesihatan mental dan fizikal setiap individu. Setengah individu berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuklah kemurungan, terutamanya ketika berada dalam keadaan tekanan yang melampau. Seterusnya ialah sektor pendidikan negara turut terjejas secara langsung sehingga membawa kepada banyak perubahan. Sebagai contoh, aktiviti pengajaran dan pembelajaran semasa PKP mengalami perubahan yang agak drastik kerana guru dan pelajar terpaksa berinteraksi secara maya, mengatasi platform digital yang berbeza. Konsep e-pembelajaran mula memberi impak kepada dunia pendidikan. Ia juga termasuk kepada pelajar universiti apabila sesi pembelajaran juga dijalankan secara maya, menyebabkan banyak keresahan dalam kalangan pelajar. Sekali, kesan kepada politik. Kebimbangan semua rakyat tentang wabak COVID-19 memberi tekanan yang kuat kepada kerajaan dan politik negara. Semasa COVID-19, beberapa konflik yang timbul dalam politik negara kita bermula dengan peletakan jawatan Perdana Menteri iaitu Dr. Mahathir dan penggantinya oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pertukaran kerajaan di Malaysia daripada Pakatan Harapan kepada Pakatan Nasional pada Februari 2020. Isu itu menjadi lebih hangat semasa pilihan raya negeri Sabah September lalu, di mana perebutan kuasa telah menjadi popular di kalangan ahli politik dan juga rakyat ketika itu.
Pilihan raya juga tidak mendapat sambutan yang menggalakkan kerana masyarakat mengambil langkah untuk melindungi diri mereka daripada wabak COVID-19. Masyarakat juga menerima impak yang besar sewaktu pertukaran dan perebutan kuasa yang berlaku di antara ahli politik. Secara keseluruhan, kita mengetahui pandemik COVID-19 yang telah merebak kepada lebih 200 buah negara sejak tahun 2019 menimbulkan ancaman kepada kehidupan manusia di seluruh dunia, seperti mana ia telah memberi kesan kepada komuniti, perniagaan, pendidikan dan organisasi secara global. Justeru, secara tidak langsung, ia menjejaskan pasaran kewangan dan ekonomi global. Oleh itu, vaksin COVID-19 telah diperkenalkan dan diperakui oleh kerajaan sebagai inisiatif menyelamatkan nyawa rakyat dan bagi mengimbangi dan menjana semula ekonomi serta keadaan negara. Rakyat Malaysia yang berkelayakan menerima suntikan ikut syarat telah ditetapkan oleh pihak kesihatan perlu mendapat suntikan vaksin COVID-19 bagi mencegah penularan penyakit dan membentuk antibodi, dan secara langsung ia dapat melindungi golongan yang tidak boleh diberi suntikan vaksin, antara mungkin sebab imun mereka terjejas dan sebagainya. Di samping itu juga, kita mengetahui bahawa setiap individu menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan tersendiri dalam menghadapi wabak ini. Antara contoh, mereka kehilangan insan tersayang dan ada yang kehilangan seluruh ahli keluarganya dalam sekelip mata. Dan pelbagai dugaan lain yang mampu menjejaskan kesihatan mental, emosi dan fizikal. Oleh itu, kita mesti menjamin bahawa emosi kita sentiasa berada dalam keadaan rasional, positif dan optimis, kerana hal ini dapat membantu dan mencegah daripada tekanan, kebimbangan, cemas dan kegelisahan, di mana ianya boleh membahayakan kesihatan mental dan fizikal kita. Tambahan daripada itu, rakyat Malaysia perlu berganding bahu bagi memulihkan keadaan negara, juga digalakkan untuk memberi sumbangan bagi membantu kerajaan maupun golongan yang terjejas. Jadi dengan bantuan dan sumbangan yang diberikan dapatlah meringankan beban dan masalah yang dihadapi. Akhir kata, setiap individu perlu menitik beratkan langkah-langkah seperti penjarakan fizikal, memakai pelitup muka, kerap mencuci tangan dan mengamalkan etika bersin atau batuk yang betul supaya dapat menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat daripada kesan buruk wabak COVID-19.